usaha-usaha khusus kepada kumpulan rentan dan juga kepada PMKS. Saya ulas yang pertama dahulu. Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar bagi 2022 sebanyak 8.7%, yang bermakna bahawa ekonomi kita mempunyai daya tahan dan sudah pun menunjukkan enjin pertumbuhan ke arah pemulihan. Namun bagi tahun 2023 kita sedia maklum bahawa keadaan ekonomi global akan mencabar dan ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 4.5%. Walaupun KDNK ini dijangka lebih rendah pada tahun 2023, tetapi pembukaan semula negara China baru-baru ini dijangka akan dapat memberi potensi dan juga ruang supaya kita boleh menangani cabaran-cabaran global ini dengan lebih baik. Pada masa ini untuk mempercepatkan lagi pemulihan malah masuk ke peringkat pertumbuhan yang sewajarnya, seperti yang telah diulangi bahawa kerajaan memberi 3 tumpuan utama. Pertama ialah untuk memperkukuhkan keadaan fiskal, kerana kita perlukan ruang fiskal yang baik dalam suasana ekonomi global yang mencabar, supaya jika ada gangguan-gangguan yang di luar kawalan kita, kita ada ruang yang lebih baik untuk menanganinya. Kedua ialah untuk menambah hasil pendapatan dan sumber pendapatan baru, dan ketiga untuk menstrukturkan ekonomi negara. Dengan secara cepat Tuan Yang Ketua, untuk mengenai kumpulan rentan, satu usaha yang kita laksanakan sekarang ialah membuka lebih besar ruang kepada golongan B40 dan juga miskin tegar untuk mereka mendapat satu punca pendapatan yang berkelangsungan. Sebab itu ruang pemantauan 24 bulan diberikan dan kita mengambil pendekatan keseluruhan negara yang melibatkan segala bukan saja agensi tetapi juga sektor swasta dan juga orang ramai, supaya ruang ini dibuka. Sasarannya 100,000 warga tahun ini dan menjelang 24 bulan insya-Allah mencecah sehingga 150,000. Kepada sedikit saja lagi kepada soal PMKS seperti yang ditanya oleh Pak Goh, ada beberapa strategi khusus dalam sektor-sektor yang penting untuk kita melonjakkan nilai tambahan dalam ekonomi kita. Contohnya ialah yang bersifat peralihan tenaga kepada tenaga boleh baru. Ini bukan saja penting untuk membuka peluang baru, tetapi dia juga penting untuk keterjaminan bekalan tenaga kita dalam tempoh 10 hingga 15 bulan yang tahun yang akan datang. Sebab itu bahawa ini contohnya negara telah menyertai Asia Zero Emission Community dan kita sedang bekerjasama untuk membuka ruang dan mempercepatkan lagi peralihan ini dengan kerjasama rakan antarabangsa kita termasuklah Jepun dan blok-blok yang lain. Dan Kementerian Ekonomi akan melancarkan pelan hala tuju peralihan tenaga untuk menterjemahkan dasar-dasar ini kepada projek-projek dan kegiatan ekonomi yang bersifat peralihan tenaga boleh barui, dan ini akan membuka ruang bukan sahaja di peringkat syarikat-syarikat besar tetapi membawa turun ke peringkat PMKS juga. Dan akhir sekali untuk PMKS salah satu daripada tumpuan kita ialah untuk membina skala. Kerana kita tahu bahawa ekonomi negara kita 95% itu adalah PMKS dan 70% adalah perniagaan mikro. Jadi kalaupun ruang-ruang baru ini dibuka dalam sektor yang baru, tetapi kalau tidak ada skala dan upaya di peringkat PMKS untuk mengambil peluang itu, maka ia akan mengulangi masalah-masalah yang lepas. Jadi salah satu daripada tumpuan kita ialah untuk memastikan kita mempercepatkan penggabungan dan juga kerjasama baik sesama PMKS di dalam negara kita
ataupun melalui apa yang disebut sebagai reverse linkages dengan PMKS ataupun syarikat-syarikat yang mempunyai keupayaan yang sama dari luar negara. Kita sudah pun ada perbincangan dengan institusi-institusi luar negara dan ini akan membuka ruang dan keupayaan yang lebih besar kepada PMKS untuk membina skala dan juga keupayaan untuk mengambil peluang kepada peluang-peluang ekonomi baru yang akan diusahakan kerajaan. Terima kasih, Ketua. Silakan Bagu. Terima kasih Yang Tua. Terima kasih kepada Yang Muhammad Menteri. Ada penjelasan Yang Muhammad Menteri tadi, saya rasa walaupun nampak ada langkah-langkah dan strategi yang dah disusun, tapi pastinya dia akan mengambil masa. Persoalan yang berbangkit sekarang ini lah lepas kita menghadapi masalah pandemik. Ramai yang dah terkesan, kumpulan rentan, miskin bertambah, industri kecil sederhana pun begitu buruk keadaannya. Jadi saya nak tanya, kalau keadaannya sebegitu berterusan, dan untuk tahun ini akan menjadi masalah besar lagi, apakah tidak ada langkah segera seperti yang kita pernah buat di zaman Perikatan Nasional, pakej rancangan bersasar? Saya cadangkan itu ialah untuk menumpukan pada sektor-sektor yang mengambil masa untuk dipulihkan, terutama PMKS Bumi Putra, sektor pembinaan, pelancongan, yang ikut maklumat yang saya tahu, dia mengambil masa begitu lama. Kalau tak ada intervensi daripada kerajaan, mungkin dia akan runtuh. Sebab itu kalau kadar yang disebutkan oleh Muhammad tadi, 43% tahun ini sasarannya, bermakna sudah menurun tu. Kesan di bawah tu lebih teruk daripada 43% kalau kita yang pengalaman yang saya tahu lah. Jadi persoalan saya, boleh tak kata Kabinet Malaysia, bukan yang Muhammad Menteri saja, melihat ini secara lebih khusus dan mencadangkan sebagai satu pakej rancangan khusus untuk menangani masalah katalah untuk tempoh 2 tahun saja, dengan katalah peruntukan 100 ke 200 bilion yang mana melibatkan fiskal, itu suntikan kerajaan, ataupun non-fiskal macam moratorium bank, kerajaan tak keluar 1 sen, EPF kerajaan tak keluar 1 sen. Tapi saya dah tahu pendirian kerajaan Madani ni sekarang ni kata itu tak boleh dilaksanakan. Jadi kalau itu saja tak ada, sedangkan strategi yang Mat sebut tadi akan mengambil masa lama yang tua. Jadi saya bimbang tahu tahun ini keadaan akan tambah lebih teruk. Mungkin lebih ramai orang akan hilang pekerjaan. Pendapatan tidak ada. B40 sudah jadi B61 dah. Jadi kalau tidak ada ketegasan pihak kerajaan, apa langkah yang nak dibuat segera supaya masalah ini tidak akan berlaku? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Go. Sila Menteri. Terima kasih Pak Go. Pertamanya berdasarkan kepada unjuran dan prestasi ekonomi sekarang, kita insya-Allah tidak akan menjadi lebih teruk daripada semasa zaman Pak Go menjadi Perdana Menteri, insya-Allah. Kerana kalau berdasarkan kepada tengoklah. Pak Go tanya, Menteri jawab lah. Baik. Dan Menteri jawab bertanya berdasarkan kepada data-data kerajaan yang ada. Kalau lihat kepada saiz keluaran dalam negara kasar kita sekarang yang dipertua, semua sektor telah pulih kecuali satu saja, iaitu pertanian. Jadi kalau Pak Go mengatakan bahawa keadaan pada tahun ini akan menjadi lebih teruk daripada sebelum ini, data-data ekonomi yang ada itu tidak menyokong apa yang disebut oleh Pak Go. Yang keduanya, walaupun Pak Go mengatakan kerajaan boleh memperuntukkan 200-300 bilion, kita juga sedar bahawa kami terpaksa mewarisi satu bebanan hutang yang besar, Pak Go. Sebab itu, dalam suasana yang ekonomi sudah pun melepasi endemik, dan kita juga memastikan bahawa kita menangani cabaran-cabaran antarabangsa, yang terbaik ialah mengimbangi di antara suntikan dan bantuan dengan mengukuhkan keadaan fiskal negara. Kerana Pak Go juga tahu contohnya, kerajaan kita sekarang ini berada dalam defisit. Kalau contohnya kerajaan mengambil hutang sehingga 200-300 bilion seperti yang disebut oleh Pak Go, kita mengambil hutang dalam suasana kadar faedah antarabangsa lebih tinggi. Ini akan terus mewariskan beban hutang negara kepada kerajaan dan generasi akan datang, seperti mana kami mewarisi, sehingga
40 bilion lebih setiap tahun adalah semata-mata untuk membayar hutang-hutang yang telah pun diambil sebahagiannya semasa Paguh menjadi Perdana Menteri. Sebab itu ada cara yang kita boleh menjaga kebajikan kumpulan rentan seperti yang saya sebut tadi. Ada cara kita boleh memulihkan ekonomi PMKS tanpa kita mengambil tindakan berhutang dan menambah beban seperti yang diamalkan oleh Perikatan Nasional sebelum ini. Terima kasih. Baik. Speaker. Silakan. Tuan Barau. Ya. Yes. Terima kasih Tuan Barau. Tuan Dipertua Speaker. Soalan saya tambahan adalah lebih relevan kepada PMKS. Seperti yang dimaklumkan oleh Menteri, hampir 95% atau lebih 1 juta perniagaan di Malaysia adalah golongan PMKS dan mereka menyumbang hampir sebenarnya 38% KDNK kepada negara. Salah satu cabaran bagi sektor PKS ni adalah dalam pertolongan dari segi digital dan juga otomasi. Berdasarkan kepada Digital Adoption Index, Malaysia mendapat 69 markah. Not bad, tapi masih di belakang Singapura 87 dan Korea Selatan 86. Maka soalan saya kepada Menteri adalah, bagaimana kementerian kita ni boleh tolong PKS ni dalam segi otomasi dan juga dari segi digital tanpa mengganggu fiskal policy kerajaan. Terima kasih, Menteri. Terima kasih Tebrau. Memang benar cabaran utama kita ialah apabila 95% daripada perusahaan kita adalah bersifat kecil dan mikro. Apabila mereka bersifat kecil dan mikro, maka tumpuan mereka setiap hari ialah bukan soal untuk menaik taraf perniagaan tetapi lebih kepada cabaran untuk kekal berniaga setiap hari. Sebab itu soal pendigitalan ini ia mestilah difokuskan kepada produk-produk dan solusi-solusi digital yang sebenarnya secara terus menambah pendapatan mereka, bukan kepada tumpuan otomasi ataupun aplikasi digital yang kebanyakannya lebih sesuai kepada perusahaan-perusahaan besar dan sederhana. Jadi antara perkara yang akan dilancarkan dalam tempoh beberapa minggu oleh Kementerian Ekonomi daripada sekarang ialah memastikan pemahaman dan juga keserasian di antara inovasi dan solusi digital dengan keperluan harian perusahaan-perusahaan ini kena supaya kita dapat memastikan bahawa dengan izin adoption itu adalah lebih meluas di kalangan perusahaan kecil dan juga mikro. Terima kasih. Saya nak buka izin lagi Pak Besar. tambahan. Terima kasih. Pak Besar, silakan. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri. Straight to the point. Saya meneliti ucapan dan jawapan Yang Berhormat Menteri. Saya cuba sangat nak ikut naratif Yang Berhormat Menteri yang menyatakan supaya kita jangan berhutang, ia akan mewarisi hutang kepada dinasti yang akan datang. Yang Berhormat Menteri sedar tak sedar, ASEAN Development Bank telah menyatakan kita dapat peningkatan double digit pada Q3 2022 kerana domestic demand. Domestic demand ini berasaskan kepada public spending. Public spending yang Menteri lagi tahu bahawasanya government spending. Saya tak faham dari segi naratif pemikiran Yang Berhormat Menteri yang menyatakan bahawasanya kitaran ekonomi ini hanya berasaskan jangan ada hutang. Saya bercakap atas kapasiti pengalaman saya. Silakan. Kerana apa? Bagi saya kerajaan kena spend. Kerana inilah kitaran ekonomi yang akan memberi pulangan balik melalui hasil-hasil negara melalui kutipan-kutipan teks. Saya minta sangat Yang Berhormat, kalau kita tak bagi government berbelanja lebih, walhal negara-negara lain telah melakukan perkara yang sama dan berjaya. Perkara ini saya harap Yang Berhormat Menteri supaya kita dapat berlapang dada dan memikirkan tentang apa yang patut kita lakukan segera. Kerana perkara ini tidak boleh kita biarkan. Yang kedua, saya minta Yang Berhormat Menteri, apakah jangkaan KDNK Q1 2023 di bawah kerajaan kita, Kerajaan Madani pada hari ini? Terima kasih. Okey, terima kasih Menteri. Datuk Ketua, kalau boleh saya sambut soalan. Tidak boleh, tak boleh. Dia tak soalan boleh. Yang sama. Atas perkara yang sama. Ya, silakan Menteri.
Terima kasih Pak Ya Besar. Ada dua perspektif mengenai hutang seperti yang ditimbulkan oleh Pak Ya Besar. Perspektif pertama ialah sama ada kerajaan perlu berhutang tinggi mengambil dengan izin pendekatan Keynesian, iaitu lebih banyak kerajaan berhutang membina infrastruktur, maka itu diharapkan akan menjana ekonomi yang akan dikutip melalui kutipan cukai. Tapi sebab itu juga kita perlu ada sasaran-sasaran tertentu supaya kita dapat mengimbangi di antara belanja yang dilaburkan melalui hutang dengan juga kemampuan kita berhutang. Sebab itu dalam sasaran RMK 12, dan yang ini diusahakan semasa Pak Aguf sendiri pun menjadi Perdana Menteri, bahawa kita perlu mengurangkan defisit negara kita secara teratur supaya menjelang 2025 defisit hutang kita hanya 3.5%. Kalau kebimbangan paya besar ialah kerajaan tidak berbelanja, belanjawan yang dibentangkan oleh Tambun baru-baru ini adalah belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara kita. Maksudnya kerajaan telah berbelanja. Perbelanjaan pembangunan sebanyak 90 bilion lebih adalah terbesar dalam sejarah negara kita. Jadi maksudnya tidak timbul soal kerajaan tidak berbelanja. Yang penting ialah kerajaan berbelanja secara berkhemah dan mendapat nilai yang terbaik, bukannya berbelanja dengan berhutang secara buta, tetapi akhirnya bila kita semak 2-3 tahun kemudian, hutang itu digunakan untuk membiayai projek-projek seperti Jana Wibawa. Sebab itu tidak timbul paya besar dari segi aturan perancangan pembangunan kerajaan. Kerajaan akan terus berbelanja besar, tetapi kerajaan tidak akan semata-mata untuk mendapat sokongan rakyat di bawah mengambil hutang yang besar supaya Perdana Menteri nampak popular sehingga kita melepasi tahap defisit yang secara antarabangsanya dikira sudah pun dalam keadaan berbahaya. Kerana dia berkait juga dengan hutang-hutang akan datang yang kita ambil. Kalau kita tersasar daripada sasaran defisit yang kita ada, maknanya penarafan hutang kita adalah lebih tinggi. Setiap kali kalau ada pentadbiran baru mengambil pendekatan berhutang semata-mata tanpa menjaga penarafan defisit dan hutang kita, maknanya jumlah faedah yang perlu dibayar itu berganda dan berganda. Kalau sekarang 40 bilion, 5 tahun lagi jadi 60 bilion. Jadi soalan yang sama paya besar yang perlu diteliti, adakah lebih baik untuk kita membayar hutang melalui bunga faedah sampai 60-50 bilion setahun, sedangkan wang itu kalau dibelanja secara berhemah dan dikawal hutangnya boleh digunakan untuk membantu terus golongan-golongan rentan seperti yang ditimbulkan oleh Pak Aguf tadi. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Dr. Kevin Yi Li Yuan, Bandar Kuching. Terima kasih. Isu kesihatan mental tidak bermaksud gila. Soalan saya nombor 3.